PPKI atau Program Pendidikan Khas Integrasi adalah satu program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk murid-murid berkeperluan khas. Buat masa ini, SK Sungai Tongkang merupakan satu-satunya sekolah rendah daripada 5 buah sekolah rendah di Pulau Sebatik yang menawarkan program PPKI. Jadi, ia menjadi tumpuan untuk menghantar anak-anak yang memerlukan pendidikan khas. Sasaran utama negara dalam Akta Orang Kurang Upaya 2008, di sana digariskan kerajaan dan pihak swasta bersama-sama untuk memberi peluang yang sama rata kepada golongan OKU, termasuklah dalam peluang pekerjaan. Dan untuk mencapai akta ini bukan hanya usaha satu orang, ia perlu usaha daripada semua masyarakat, majikan, kerajaan, guru dan murid itu sendirilah. Bagi memenuhi ini, kerajaan telah memperkenalkan program pendidikan khas integrasi PPKI. Mereka telah membuka banyak PPKI di seluruh Malaysia. Murid yang mempunyai kad OKU ni sudah dilatih. Kerajaan sudah mempersiapkan mereka ke alam pekerjaan, dan diharapkan nanti apabila mereka sudah berada dalam pekerjaan, pihak majikan lebih yakin untuk menerima lebih banyak lagi murid MBPK sebagai pekerja mereka. Untuk pengetahuan semua, saya mengajar bukan sahaja subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, tapi dalam pendidikan khas ni kami juga perlu mengajar pengurusan diri. Dalam pengurusan diri ni kami perlu ajar murid bagaimana untuk mengurus diri. Lepas tu kemahiran hidup. Dalam kemahiran hidup ni kami perlu ajar murid dalam 3 bidang: masakan, keusahawanan, perkebunan. Dan dari ketiga-tiga aspek ni kami latih murid. Contoh berkebun, macam mana kita menghasilkan tanaman dari permulaan kita semua yang nak benih sampai dia jadi pokok, kita jaga, kemudian kita jual di pasaran. Okey, masakan pula kami ajar murid menyediakan makanan. Hasil-hasil murid tadi, dari yang hasil sayur, hasil jualan dari masakan dorang sendiri tadi, dipasarkan di luar. Begitu. Saya nilai yang paling penting dalam setiap murid PPKI adalah keyakinan. Sebab keyakinan, murid yang pertama masuk PPKI ataupun apa yang saya nampak adalah keyakinan mereka sangat rendah. Sebab mereka akan dicakap berbeza daripada orang lain, dan ada yang ada sejarah kena bully dan sebagainya. Jadi perkara pertama yang kami tekankan jika mereka masuk PPKI adalah keyakinan. Apabila mereka sudah yakin, mereka akan boleh mengembangkan banyak potensi-potensi diri mereka. Contohnya dari segi lukisan, dari segi nyanyian, sukan, dan mereka cepat tangkap juga. Kecuali dari segi akademik lah, mungkin ada sedikit ini kerana fokus kan. Tapi banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh mereka bantu. Pada saya, keyakinan lah yang sangat penting supaya seseorang tu mampu mencuba sesuatu yang baru dan mampu meningkatkan diri lah ke arah potensi yang paling tinggi. Bagaimana cara untuk menyediakan diri mereka untuk bersosial. Dalam di sekolah kami juga bagi peluang untuk murid sertai lawatan sambil belajar. Dari lawatan sambil belajar ni murid-murid pergi ke luar dari kawasan sekolah, dan dari luar tu juga murid-murid berjumpa dengan orang ramai. Dari tempat lawatan, setiap tempat lawatan tu dorang ada pengalaman dorang sendiri. Di sekolah pula, dari aspek sosial murid, kami libatkan murid ni dalam aktiviti bersama-sama dengan murid perdana. Contohnya aktiviti co-curriculum, aktiviti sukan. Murid-murid pendidikan khas ni pun terlibat sama juga. Dari situ murid tu bergaul dengan rakan-rakan dari murid perdana dan juga warga-warga sekolah yang lain. Okey, pada semasa saya pertama lapor diri di sekolah ini pada tahun 2019, ada satu murid tahun 1 yang sangat comel dan menarik perhatian saya. Di sana
dia memiliki keyakinan diri yang sangat rendah. Dan apabila saya tahu latar belakangnya, dia hanya mula bercakap apabila di prasekolah. Dia lambat bercakap, jadi mungkin dia punya social skill kurang lah, oleh kerana dia lambat mula bercakap kan, jadi dia kurang kawan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setahun 2 tahun begitu, dia sebenarnya tidak ada masalah pembelajaran, cuma oleh kerana keyakinan yang sangat rendah, dia belajar susah, tak tahu. Tapi dia tahu sebenarnya tu ABC, dia malas menulis, tapi oleh kerana kesabaran, sebagai seorang guru, kesabaran yang tidak putus-putus, komitmen, boleh ni senang saja begini yang menunjukkan, ajar dia sebenarnya benda tu senang untuk buktikan dengan dia. Akhirnya dia tahu sedikit-sedikit dan dia mampu untuk speaking. Jadi kan sejak daripada dia umur tahun 3, kami sudah mulakan buat ujian untuk dia masuk inklusif di perdana, supaya dia boleh bersama-sama di perdana. Dan akhirnya kami letakkan dia di perdana untuk subjek-subjek yang dia boleh ikut. Apa yang Najwa suka pasal sekolah? Saya suka belajar, saya suka berkawan, dan banyak lagi. Saya ni rasa malu, takut, tak berani dekat orang. Lepas tu belajar beberapa tahun kemudian, saya rasa berani. Saya rasa itu memang hebat. Harapan saya harap sangat agar murid-murid yang kami didik ni dari kecil lagi sampai dorang tamat di sekolah rendah, saya harap agar bila dorang keluar nanti, dorang boleh berdikari, dorang boleh cari pendapatan dorang sendiri, tanggung hidup dorang sendiri sebelum dorang berkeluarga. Maksudnya dorang sudah bersedia untuk berada di luar tanpa perlu bimbingan ibu bapa dorang. Saya rasa semua orang guru pun mengharapkan, mungkin kami tidak macam guru perdana. Guru perdana mungkin boleh mengharapkan murid akan berjaya jadi jurutera, jadi doktor dan sebagainya. Kami hanya mengharapkan mereka dapat peluang pekerjaan waktu dewasa nanti, dan mampu berdikari sendiri apabila ibu bapa mereka sudah tidak ada, dan menjadi membantulah kepada ekonomi negara. Dan amat bagus jika mereka tidak mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata, tapi boleh bekerja dan membantu diri mereka seperti orang lain juga. Saya berharap saya akan dapat menyumbang kepada negara ini demi kejayaan saya sendiri. Terima kasih kepada guru-guru pendidikan khas atas hikmat yang tidak berbelah bagi. Hari ini kita mendidik mereka demi negara. InsyaAllah pada masa depan, semoga mereka pula berhikmat dan menyumbang kepada negara. InsyaAllah.